Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kita ni akan belajar ataupun mengulang kaji tentang kertas peperiksaan tajwid yang mana ia merupakan kertas tahun lepas iaitu 2021. Jadi murid-murid dikehendaki untuk menjawab soalan peperiksaan selama 1 jam. Okey, kemudian kita dimulakan yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi bahagian pertama adalah untuk kita ni menjawab ke semua soalan. Bahagian pertama jawab semua soalan, soalan objektif, pilih satu. Okey. Satu, memperelok bacaan dengan mengeluarkan sebutan huruf daripada tempat keluarnya dengan sempurna. Segala sifat dan hukumnya adalah pengertian bagi. Jadi ini kita ni belajar tentang tajwid. Memanglah jawapannya adalah mengenai jim, ilmu tajwid. 2. Hukumnya fardu kifayah bagi orang yang. Apa hukumnya? Hari itu sudah kita ni pelajari bersama-sama hukum apabila ia fardu kifayah adalah hukum mempelajari ilmu tajwid ba. Apabila kita ni membaca Al-Quran di sini, maka hukumnya adalah fardu ain. Okey. 3. Tujuan ilmu tajwid ialah untuk memelihara lidah kita ni daripada melakukan alif kebaikan, ba kejahatan, jim kesalahan, dal keburukan sewaktu membaca Al-Quran. Tujuan ilmu tajwid adalah untuk memelihara lidah daripada melakukan kesalahan, iaitu jim sewaktu membaca Al-Quran. Kemudian di sebelah 4. Di antara kelebihan membaca Al-Quran dengan bertajwid ialah alif, mendapat buku dan kitab, ba, mendapat hadiah dari kawan, jim, mendapat kesusahan dunia akhirat, dal, mendapat syafaat pada hari kiamat kelak. Dal. Okey, murid-murid kena berfikiran secara logik di sini. Mendapat buku dan kitab memanglah salah, mendapat hadiah dari kawan memanglah indah benar, mendapat kesusahan dunia akhirat lagi tiada indah logik, sebab membaca Al-Quran akan Allah berikan pahala kepada kita ni. Kemudian nombor 5, tempat keluar huruf itu dikenali dengan nama apa? Tempat keluar huruf makhraj huruf, makhraj huruf ba. Okey. 6. Ada berapa bahagian makhraj huruf yang kita ni pelajari? Ada berapa? 5 bahagian. Apa-apa dia? Apa sahaja? Bahagian rongga halkum hingga rongga mulut 1. Bahagian halkum 2. 3. Bahagian lidah. 4. Bahagian bibir. Dan 5. Bahagian rongga hidung. Okey. 7. Salah satu cara mengenal makhraj huruf adalah didengar di mana tempat putus apa? Putus bunyi, putus suara, putus huruf, putus keluar huruf. Mana yang betul? Adalah tempat putus suara ba. Okey, kemudian sebelah muka surat sebelah lagi nombor 8. Makhraj huruf alif, waw, ya adalah di bahagian apa? Bahagian lidah, bahagian rongga halkum, bahagian rongga hidung, bahagian rongga halkum hingga rongga mulut. Alif, waw, ya. Di mana tu? Bahagian rongga halkum hingga rongga mulut. Kemudian yang ke-9, bahagian halkum ada
3. Ingati halkum. Ialah pangkal halkum, halkum dan hujung halkum. Jadi apakah jawapannya? Bahagian halkum pangkal sudah. Depan salah. Tepi halkum salah. Belakang halkum salah. Jadi adalah pertengahan halkum. 10. Tempat keluar huruf Ain dan Ha ialah di mana? Pertengahan halkum. Okey, yang ini nada ni, yang ni semua tidak betul jawapannya. Jadi alif adalah jawapan yang paling betul. 11. Salah satu bahagian lidah itu ialah apa? Bahagian lidah ada berapa? Ada 6. Bahagian lidah ada 6. Okey. Jadi di manakah yang betul jawapannya? Belakang depan lidah. Apa pula belakang depan lidah? Memang salah. Belakang tepi lidah. Salah. Jim, belakang hujung lidah. Dal, belakang pertengahan lidah. Salah. Jadi jawapannya adalah jim. Ingati, kalau bahagian lidah ada 6, apa saja dia? Pangkal lidah 1, pertengahan lidah 1, tepi lidah lagi 3 sudah. 4 tepi hujung lidah, 5 belakang hujung lidah dan 6 hujung lidah. Jadi ini adalah jawapan yang betul. Kemudian muka surat sebelah 12, makhraj huruf qaf aq di pangkal lidah dan diangkat ke langit-langit dengan apa? Lembut, keras, kanan, kiri. Diangkat ke langit-langit, lembut. Alif. 13. Tempat keluar huruf ya, shin dan jim. Cuba. I, ash, aj. Di mana tu bunyinya? I, ash, aj. Di mana? Pertengahan lidah. Ba. 14. Makhraj huruf lam, al. Sebutkan al. Di mana? Al. Tepi hujung lidah, dal. 15. Bahagian bibir. Ada berapa? Ada 3. Jim. Okey. Seterusnya. Di sebelah 15 sudah. Kemudian kita ni masuk soalan 16. Huruf apakah yang keluar antara dua bibir yang tertutup? Huruf fa. Salah. Huruf mim. Boleh tahan betul. Huruf ba. Salah. Huruf waw. Salah. Jadi ba. Okey. Huruf mim. 17. Makhraj huruf mim dan nun dari rongga hidung. Rongga hidung sudah ni ya. Berserta dengan bunyi apa tu? Bunyi nafas, bunyi dengung, bunyi bising, bunyi suara. Nun, mim dan nun adalah merupakan huruf gunnah. Maafkan cikgu. Gunnah. Yang mana huruf gunnah adalah huruf dengung, ba. Okey. Kemudian 18, berikut adalah yang termasuk dalam hukum nun mati as-sakinah dan tanwin kecuali iklab lurus, izhar halki lurus, ikhfa hakiki lurus, idgham mislain syafawi. Salah. Kita ni belajar idgham sahaja. Kalau ni tidak kita ni pelajari. Okey? Jadi jawapannya adalah dal. Sini yang minta kecuali. Ingati kalau kecuali adalah jawapan yang salah. Okey? 19. Izhar halki ialah mengeluarkan bunyi ... atau tanwin dari makhrajnya dengan terang dan nyata tanpa bunyi dengung. Terang sudah, nyata sudah. Izhar halki adalah
Hukum suara, salah. Hukum dengung, salah. Hukum mim mati, salah. Ialah izhar halqi adalah hukum nun mati. Jadi di sini dal mengeluarkan bunyi nun mati atau tanwin dari makhrajnya dengan terang dan nyata tanpa dengung. Seterusnya 20. Huruf izhar halqi ada berapa yang cikgu ajar? 2 salah, 4 salah, 9 salah, jim 6. Apa saja hurufnya? Apa saja, cuba beritahu cikgu. Ada 6 huruf. Apa dia? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Okey, ini adalah huruf izhar halqi. Mesti ingat. Okey, kemudian kita ni masuk di sini bahagian kedua, soalan subjektif yang mana katanya pilih dan jawab 6 soalan sahaja. Jangan jawab 8. Okey, kita ni berguna 6 sahaja. Cikgu berguna 6 sahaja. Pilih. Okey, kalau ni yang murid-murid mau jawab. 1. Pengertian ilmu tajwid. Di depan sekali sudah ada jawapannya tadi. Di sini, nah, soalan 1 nah. Di sini nah jawapannya, copy paste. Kita ni salin balik ni, memperelok bacaan dengan mengeluarkan sebutan huruf daripada tempat keluarnya. Ini adalah jawapan. Keluarnya dengan sempurna segala sifat dan hukumnya adalah merupakan jawapan ilmu tajwid. Jawab tu, simpan ia di sini. Di sini nah, tulis dengan cantik, dengan kemas. Okey? 2. Berikan 4 kelebihan membaca Al-Quran dengan bertajwid. Apakah kelebihannya? Kana minta 4 sahaja kelebihannya. 1. Buat. Mendapat pahala, ganjaran pahala daripada siapa? Daripada Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. 2. Mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab kita ni membaca ayat-ayatnya. 3. Sentiasa dalam pemeliharaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala sebab kita ni selalu cinta ayatnya, iaitu Al-Quran. Dan yang keempat, mendapat syafaat pada hari kiamat. Okey? Hafalkan tu lagi. Seterusnya 3. Tuliskan kesemua bahagian makhraj huruf. Tuliskan tiap apa makhraj huruf. Ada 5 bahagian. 1. Buat rongga halqum hingga rongga mulut. 2. Rongga bahagian halqum. Maafkan cikgu, bahagian halqum. 3. Bahagian lidah. 4. Bahagian bibir. 5. Bahagian rongga hidung. 5. Sudah, kamu dapat 10 markah. 4. Nyatakan huruf-huruf yang keluar dari tempat-tempat berikut. Pengkal halqum, apa yang keluar? Hamzah dan ha. Pertengahan halqum, apa yang keluar hurufnya? Ain dan ha. Hujung halqum, ghain dan kha. Okey, kemudian nah ni nah soalan 5 ada alif. Artinya ba mesti jawab. Mesti dijawab dua sekali. Tuliskan 4 daripada bahagian lidah. Kan bahagian lidah yang kita ni pelajari ada 6, jadi kena minta 4 saja. 1. Pangkal lidah. 2. Tepi lidah. 3. Pertengahan lidah. Dan 4. Hujung lidah. Tulis dengan baik. Okey. Yang kebab. Berikan 5 huruf yang keluar dari hujung lidah. Apa yang keluar? Hurufnya. Cikgu bagi ta, dal, dia minta 5. Ta. Apa lagi tu? Sa, zal, sin.
Okey. Tulis dengan cantik. Okey. Kemudian yang keenam, berapakah bahagian bibir itu? Nyatakan apa-apa dia. Bahagian bibir yang kita ni pelajari ada 3. Jangan lupa tulis. 1, bibir bawah sebelah dalam bertemu dengan gigi di atas. Tulis. 2, antara 2 bibir yang tertutup dan terbuka. 3, antara 2 bibir yang terbuka sedikit. Okey, kamu dapat 10 markah. Tapi kalau kamu rasa payah, skip saja nombor 6. Kita ni ada masih 2 soalan. Nah, 7. Jelaskan ke semua hukum nun mati dan tanwin. Berapa hukum nun mati dan tanwin? Ada 4. 1, izhar halki. 2, ikhfa hakiki. 3, idgham. 4, iqlab. Okey. Kemudian Nina yang ke-8 pun ada alif, 8 alif dan 8 ba. Jawab kedua-duanya. Okey. Berapakah huruf izhar halki? Nah, ni sanang. Berapa hurufnya? Ada 6 huruf. Ataupun tulis alif, nun, mim. 6 huruf. Okey. Tuliskan ke semua huruf izhar halki. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sudah kamu dapat 8, 2, 10. Okey. Okey, insya-Allah itulah sahaja tentang ulang kaji kertas peperiksaan yang mana cikgu mahu murid-murid membuat mind map. Buatlah mind map dengan cantik. Okey. Dan jangan lupa ulang kaji sebab sudah kita ni lihat bersama-sama usul-usul dan format-format soalan. Memang ia memerlukan kamu untuk membuat ulang kaji. Apabila kita ni ulang kaji, kita ni revision di rumah, maka semua soalan ani akan terjawab. Akan kamu dapat jawab dengan baik. Dan cikgu rasa semua murid-murid cikgu akan lulus dalam peperiksaan. Cikgu doakan murid-murid lulus. Okey. Tapi yang cikgu minta hanyalah untuk murid-murid membuat ulang kaji. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.